Terlebih dahulu, unit latihan Hospital UiTM ingin mengucapkan selamat datang kepada penceramah kita pada hari ini iaitu Puan Najihah binti Harun, Pegawai Farmasi dari Jabatan Farmasi Hospital UiTM Puncak Alam. Beliau akan menyampaikan taklimat berkenaan ubat dan kehamilan. Selamat datang juga diucapkan kepada semua staf Hospital UiTM yang sudi meluangkan masa untuk menyertai taklimat pada hari ini. Moga taklimat ini dapat memberi maklumat dan bermanfaat kepada semua staf Hospital UiTM. Baiklah, tanpa membuang masa, dijemput Puan Nur Najihah binti Harun untuk menyampaikan taklimat beliau. Sekiranya ada pertanyaan, tuan-puan boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita nanti. Dipersilakan Puan Nur Najihah. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua yang hadir pada sesi Friday pada pagi ini lah. Okey, saya Najihah binti Harun, pegawai farmasi yang bertugas di PPUiTM Sungai Buloh lah. Okey. So pagi ni untuk ceramah kita pagi ni kita akan bercakap mengenai ubat dan kehamilan. Okey. Okey. Saya mulakan dululah. Okey, untuk tajuk hari ini ubat dan kehamilan. Okey, seperti yang kita tahu, actually ubat-ubat untuk diambil oleh wanita hamil kena diberi perhatian lah sepenuhnya sebab sesetengah ubat sebenarnya boleh beri kesan kepada ibu atau bayi dalam kandungan. So sebelum kita decide nak ambil any ubat dari farmasi ke masa kita hamil, kita kena pastikan yang kita ada dapat nasihat yang secukupnya daripada doktor atau farmasi lah. So doktor atau ahli farmasi, diorang akan buat penilaian dulu. Sama ada sesuai atau tak ubat-ubat tu untuk diambil semasa kehamilan. So para doktor akan pastikanlah ada kebaikan dan tiada potensi risiko lah ubat tu akan memberi kesan kepada bayi kalau diambil waktu hamil. Okey. So, macam mana sebenarnya ubat-ubat ni dia beri kesan kepada bayi dalam kandungan? So, kita seperti gambar raja yang saya tunjuk kat tepi ni, ada baby kan? Yang ada tali uri dia. So, ni placenta. Okay, placenta ni sebenarnya adalah organ yang dia connect, dia sambungkan antara ibu dengan pusat bayi. So, fungsi placenta ni dia nak tolong bekalkan oksigen, nutrisi kepada bayi. And dia juga tolong keluarkan karbon dioksida dan bahan buangan daripada bayi. So, kalau placenta ni boleh tolong bagi nutrien oksigen, so logik lah kan? Ubat pun boleh merentasi placenta, tapi sesetengah ubat sajalah yang akan memberi kesan kepada bayi dalam kandungan. Okey, ubat yang selamat diambil oleh wanita hamil. Okey, macam kita tahu, suplemen antenatal. Okey, suplemen macam folic acid, zat besi, kalsium, vitamin D memang penting untuk diambil sepanjang proses kehamilan sebab kita nak pastikan perkembangan janin tu membesar dengan secukupnya lah. Okey, selain tu ubat penyakit kronik. Okey, macam kita tahu, kalau kita hamil pun ada setengah wanita yang sudah memang ada penyakit kronik. So, ubat-ubat penyakit kronik tu still kena ambil untuk kawal penyakit kronik tu. Macam darah tinggi, asma, kencing manis. Tapi ada certain ubat yang sesuai lah untuk diambil waktu mengandung. Contohnya macam insulin dengan metformin untuk kencing manis, metildopa untuk darah tinggi dan juga salbutamol lah. Ini contoh lah salbutamol untuk asma. Yang ketiga, ubat am atau sediaan tradisional. So, ubat am atau sediaan tradisional ni ubat yang macam bila kita ada sakit-sakit ringan. Contohnya macam rasa demam, batuk-batuk semua kan. Ubat ni hanya ambil waktu kita ada penyakit yang ringan-ringan sajalah. Contohnya macam Panadol. Okay. Loratadine kalau kita sesama ke. Okay. Magnesium tricyclate kalau rasa perut tak sedap, gastric. And contoh sediaan tradisional macam ekstrak daun ivy. Itu selamat diambil lah. Okay, untuk ubat yang ketiga, vaksin. Macam kita tahu,
vaksin kita ambil sebab apa? Untuk cegah penyakit berjangkit. Tapi ada sesetengah vaksin saja yang selamat digunakan waktu hamil. Contohnya macam tetanus, influenza. Yang ni saya akan explain detail lah untuk slide seterusnya. Okey, untuk suplemen antenatal tadi saya akan terangkan saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Okey, contohnya macam asid folik kan? Yang tablet yang warna kuning kecil-kecil tu. Okey, sumber tu kita boleh ambil dari sumber natural juga. Dari semula jadi juga. Contoh dari sayur-sayuran hijau dan kacang-kacang. So, kenapa kena ambil asid folik ni? Sebab kita nak kurangkan risiko kecacatan dekat tulang belakang bayi. Kita panggil macam spina bifida lah. Okey, zat besi. Zat besi, iron. Sumber natural yang kita boleh ambil macam dari daging merah, kismis, kurma, kacang dengan sayur. And zat besi ni penting sebab kita nak cegah anemia waktu pregnant dengan meningkatkan penghasilan sel darah merah. Okey. Okey, yang ketiga kalsium. Contohnya macam kita boleh dapat kalsium ni dari susu, keju, yogurt, soya. So, kalsium macam kita tahu untuk tulang lah. To ensure baby punya tulang tu bertumbuh dengan secukupnya, dengan juga gigi dia lah. Yang ketiga, asid lemak perlu, omega 3. Okey, contohnya kita boleh dapat daripada ikan, macam ikan kembung, ikan salmon. And omega 3 ni actually dia bantu untuk kukuhkan sistem imun baby dengan ibu. And dia tolong bentukkan lah otak dan saraf bayi. Okey, yang seterusnya adalah vitamin D. Okey, vitamin D secara semula jadinya kita boleh dapat sebenarnya daripada cahaya matahari. And masa yang disarankan adalah dalam 5 hingga 30 minit yang pada waktu 10 pagi hingga 3 petang. Dari segi pemakanan pula boleh dapatlah vitamin D ni dari ikan salmon, sardin, ikan kembung, telur dan daging. And vitamin D memang penting sebab kita nak tolong bantukan lagi penyerapan kalsium and fosforus supaya gigi dengan tulang tu kuatlah. Okey. Okey, seterusnya mengenai ubat untuk penyakit kronik yang akan diambil sepanjang kehamilan. Jadi, para pesakit kronik yang plan untuk mengandung dan dah disahkan hamil, kena bagi tahu dekat doktor yang merawat anda. Okey, sebab doktor mungkin akan melakukan perubahan rawatan untuk ubat penyakit kronik ni melalui mungkin ada naikkan atau turunkan dos. Yang kedua, mungkin dia akan tambahkan atau kurangkan, pendekkan jangka masa rawatan. Atau yang ketiga, mungkin dia akan tukar ke ubat alternatif yang lebih selamat lah untuk digunakan sepanjang kehamilan. Tapi kena ingat, jangan sesekali stop ubat tanpa nasihat daripada doktor atau farmasi dulu. Okey, untuk ubat penyakit kronik, contohnya macam kecil manis. Kita ambil insulin, metformin, darah tinggi, ibu mengandung selalu kita nampak ambil metilopa, labetalol. Kita nak kawal blood pressure dia. Dan untuk asma, macam salbutamol, budesonide. So, doktor sendiri akan tentukan keperluan sama ada para ibu kena terus ambil ubat penyakit kronik atau gantikan, macam saya cakap tadi. Atau mungkin doktor tahu ubat tu sebenarnya beri kesan kepada kandungan. Tapi tetap kena ambil sebab kebaikan ambil ubat tu lebih daripada risiko efek kepada baby. So yang ni pun saya akan explain lebih mendalam nanti. Okey, untuk ubat am atau sediaan tradisional. Okey, contoh ubat am ni macam saya cakap tadi lah. Bila rasa demam, ubat apa nak ambil yang selamat diambil waktu hamil. Selalunya kita ambil Panadol lah. Macam kat atas ni saya ada tulis untuk demam Panadol. So kalau bila ada katal ke, ruam, batuk sesama, kita boleh ambil ubat-ubat ni. Piriton, Loratadine, ini memang selamat digunakan lah. Kalau rasa loya, morning sickness, muntah-muntah kan, boleh ambil meclozine, metoclopramide selalu ada kat farmasi.
And then sakit pinggang ke, sakit kepala ke, migraine kan, ambil Panadol. And then kalau ada rasa gastrik, sebu kan, pedih hulu hati, kita ambil antacid. Adalah ubat boleh cari kat farmasi. And also bila sembelit boleh ambil Lactulose. Ini bukan ubat yang bukan ubat ni saja yang selamat digunakan. Ada lagi contoh yang lain tapi saya buat secara general lah untuk bagi panduan. Okey. So, macam mana pula ubat tradisional kan? Sediaan tradisional sepanjang kehamilan. Mungkin sebelum ni ada ambil jus-jus, ah, jus-jus yang selalu ada jual kat pasaran tu kan. Sebenarnya kalau boleh elakkan lah ambil ketika hamil. Sebab sediaan tradisional ni kita tak ada data yang kuat nak tolong menyokong sama ada dia selamat atau tak untuk diambil oleh wanita hamil dan selamat tak untuk bayi dalam kandungan. So bila was-was ni kalau boleh kita elakkan sebab kita tak nak, kalau benda yang pasti kita boleh ambil. Tapi kalau benda yang tak selamat ni kita jangan ambil dulu, and kalau tak sure always berbincang dengan doktor atau ahli farmasi untuk pastikan yang sediaan tradisional tu actually memang selamat. Okay. Dan sekiranya ada keperluan lah untuk ambil ubat tradisional ni, pastikan yang ubat tu berdaftar lah dengan KKM. Ada dia punya notification number, dia punya serial number yang menentukan dia dah berdaftar lah. Okay, untuk vaksin tadi saya cakap kan, vaksin mana yang selamat untuk ambil waktu hamil and mana yang tak selamat. So actually wanita hamil pun sebenarnya ada risiko nak dapat jangkitan virus atau bakteria. So sebenarnya memang ada keperluan untuk ambil vaksin-vaksin, tapi vaksin tertentu saja. So saya dah pecahkan mana yang selamat, warna hijau, mana yang tak selamat, warna merah. So, wanita yang hamil boleh ambil vaksin yang mengandungi bakteria atau virus yang telah dimatikan. Kita panggil inactivated vaccine. Memang virus ni dah mati. So, dia boleh diambil, selamat diambil oleh wanita hamil. Contohnya macam vaksin tetanus, influenza atau rabies. Okay, yang ni selamat. Vaksin yang tak selamat untuk wanita hamil, dia ada bakteria atau virus yang telah dilemahkan. Kita panggil live attenuated vaccine. Dia cuma lemah je. Dia tak mati lagi. So, tak boleh diberikan kepada wanita hamil. Sela ni, chickenpox, MMR, selalu Maaf Puan Najihah, suara kurang jelas. Dia tersangkut. Tak dengar. Hello? Hello? Dengar? Okey. Yeah. Okay, sorry Oh, so dari tadi tak dengar ke? Ada yang tak dengar tapi yang Tak ni dah dengar. okey dah. Okay. Alright, okey. Sorry mana yang tak dengar tu nanti kalau nak saya ulang on certain part boleh juga. Nanti noted. Okay, macam saya cakap, vaksin yang tak selamat untuk hamil, yang dilemahkan tadi, 3 vaksin ni lah. Memang tak boleh ambil. Sebab kenapa? Bila saya cakap tadi kan, placenta tu menghubungkan ibu dengan bayi. So, mungkin vaksin yang tak selamat ni, macam contohnya vaksin varicella ni, boleh melalui kita punya placenta kat baby. Maaf Puan, suara dia makin lama makin jauh. Tak dengar. Hello? Hello? Tak. Dia macam jauh sedikit suara tu. Sekarang macam mana? Masih ni. Cuba kalau Puan tak dengar Puan. Sekejap saya check saya punya setting jap. Okey.
Sekarang macam mana? Okey Puan. Boleh eh? Ini boleh. Okey, terima kasih Puan. Okay, sama. Sorry minta maaf mana tak dengar. Okey, kita sambunglah tadi. Okey, dah habis dah untuk vaksin yang tak selamat untuk wanita hamil. Seterusnya, untuk tips pengambilan ubat sepanjang kehamilan. So, antara tipsnya macam saya ada cakap awal-awal tadi lah, berkenaan untuk bincang dengan doktor dan ahli farmasi untuk tentukan sama ada ubat tu selamat atau tak untuk diambil waktu hamil. And then sentiasa yang ibu mengandung kena baca label ubat dan arahan pengambilan dengan lebih teliti lah. Pastikan dos yang tepat, selamat semua. Maksudnya kita kena ekstra berhati-hati lah. Okey, yang ketiga, segeralah bagi tahu dekat doktor atau ahli farmasi bila bila ibu ada ambil sebarang ubat, ada kesan sampingan, kena cepat-cepat bagi tahu kena notify mereka. And then yang keempat, jangan ambil sebarang ubat yang tadi saya cakap, ubat sediaan tradisional sebelum dapat nasihat daripada doktor atau ahli farmasi. Okey. Tadi saya dah cakap pasal vaksin, mana yang selamat, mana yang tak selamat, ubat sediaan am. Sekarang kita cakap pasal ubat yang perlu dielakkan oleh wanita hamil. Contoh ubat yang tak selamat adalah macam warfarin, ubat cair darah sebab ada risiko pendarahan. Yang kedua, ubat tetracycline. Selalunya ubat doxycycline lah, ubat antibiotik sebab dia boleh menyebabkan gigi kuning. Okay, teeth discoloration. And then ubat yang ketiga, ubat ACE inhibitor. Ubat darah tinggi ni. Kalau ada makan perindopril, selalunya boleh menyebabkan kerosakan lah kat buah pinggang. And then ubat yang ketiga, tamoxifen. Okay, selalu kalau ada siapa yang ambil ubat ni, ubat breast cancer lah. Jadi sebenarnya ubat ni boleh kacau perkembangan baby. Yang kelima, thalidomide. Tengok macam dalam gambar ni, apa efek dia. Ada kecacatan lah kepada anggota baby. And then isotretinoin. Okay, dia akan ada sindrom ni lah. Boleh tengok dekat gambar ni. And then seterusnya methotrexate pun boleh menyebabkan kecacatan bayi. Mulut boleh jadi sumbing Dan seterusnya nikotin. So kalau ada ambil nikotin ni, perkembangan baby pun boleh terbantut. Okey, ini antara contoh ubat yang tak selamat diambil. Tadi tu memang any trimester, yang tadi kan saya tunjuk, any trimester memang tak boleh ambil. Tapi yang ini dia tak selamat untuk ambil pada trimester tertentu lah. Ini saya ada pick up certain ubat je lah. Mungkin kalau nak tahu lagi info, kena bincanglah dengan doktor dengan farmasi masing-masing. So untuk trimester pertama macam contohnya lah ubat trimethoprim ni. Ubat antibiotik, dia boleh menyebabkan kecacatan dekat tube neural lah, dekat saraf. And then macam carbimazole lah ubat untuk thyroid. Dia boleh kacau untuk masa trimester kedua dengan ketiga. Ada efek dekat kelenjar thyroid baby. And then yang tak selamat untuk trimester ketiga macam ubat aspirin dengan diclofenac. So aspirin ni boleh menyebabkan kecacatan pada jantung bayi, ubat cair darah. And then diclofenac ni painkiller lah, ubat tahan sakit. Dia boleh menyebabkan meningkatkan tekanan darah baby. So, kena ingat, ubat yang mungkin selamat kita guna waktu trimester pertama, 12 minggu pertama kehamilan, tak semestinya dia selamat digunakan untuk trimester yang seterusnya. Dan juga sebaliknya. Okay, kat sini kena faham lah, bukannya, okay, dah baca, ubat ni memang selamat masa trimester pertama. So, all the trimester dia selamat. Tak semestinya. So, yang tu kena selalu check lah dengan doktor atau farmasi Okey, penjagaan kesihatan ketika hamil. Ini antara tips-tips dia lah. Kena amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang. Kena banyakkan minum air. Semua nak elakkan sembelit. Lagi ibu-ibu yang mengandung ni senang sembelit.
Buah-buahan, elakkan makanan yang pedas, yang masam. Masam boleh sebab kita lawyer kan, kita ada morning sickness boleh, tapi jangan berlebihan lah, takut kacau kat perut. And then tips yang kedua, macam saya cakap tadi, memang kena nak ingatkan, kena bincang dengan doktor dan ahli farmasi sebelum ambil sebarang ubat. Yang ketiga, baca label ubat dan arahan pengambilan dengan lebih teliti. Macam kalau dia suruh makan pagi, makan pagi. Kalau suruh makan 2 kali, makan 2 kali. Tapi make sure makan 2 kali tu anjakkan 12 jam. Bukannya makan pagi, 2 kali sehari, makan pagi petang. Makan pagi tengah hari. Tak nak lah, dia tak cukup gap dia kat situ. So yang seterusnya, lakukan aktiviti fizikal yang bersesuaian. So macam untuk ibu-ibu yang hamil, dah buka buku pink semua kan. Kat situ kan ada tunjuk exercise mana yang sesuai dilakukan. First trimester macam mana, second trimester macam mana. Tapi lakukan yang bersesuaian lah. Janganlah duk buat apa aktiviti yang macam dahsyat sangat kan. Pergi lari marathon ke apa. Itu memang over lah kan. Tak boleh. So yang seterusnya, yang keempat, kena report lah kalau ada mengalami sebarang kesan sampingan masa ambil suatu ubat. Masa macam tak sedap badan ke apa ke. Ada sebelum ni tak pernah rasa benda tu, kalau rasa kena bagi tahu doktor. And then seterusnya jangan ambil minuman alkohol atau merokok. Yang seterusnya lagi kena ambil ubat yang disarankan oleh doktor mengikut aturan yang ditetapkan. Okey, itu saja saya punya slide untuk pagi ni. Sebenarnya agak pendek lah. So sekarang saya buka ruang untuk siapa nak bertanyakan soalan untuk tahu info ataupun mungkin ada yang nak share ke. Uh, Sebab ni macam sesi kita boleh sharing. Assalamualaikum Puan. Salam. Di ruangan chat ni saya ada nampak beberapa soalan, jadi saya bacakanlah. Okey. Kalau ubat seperti ubat memutihkan muka atau ubat menguruskan badan, adakah ini risiko tinggi pada bayi yang akan dilahirkan seperti kanser dan lain-lain lagi? Yang ni maaf tak ada nama lah, tapi nombor kerja ni 264985 lah soalan dia pada Okey. Okey, kepada yang bertanya mengenai putih muka atau kuruskan badan. Okey, ubat ni saya tak tahulah sebab dia tak ada cakap ubat apa. Tapi kalau kita tengok dia punya function ni, putihkan muka dengan kuruskan badan, actually kalau tak dinasihatkan untuk ambil dulu. Okey, untuk putihkan muka lagi-lagi memang tengah hot dekat antara farmasi. Kita nak tangkap siapa yang buat. Selalu yang putihkan muka ni mesti confirm ada mercury punya. Which is memang dia nak instant effect nak terus putih. Mercury is a big no lah untuk bayi, untuk ibu memang tak selamat. Kalau tak mengandung pun actually memang tak selamat Atau kuruskan badan. Produk kuruskan badan ni lagilah selalunya kita tahu ubat kuruskan badan ni dia ada ingredient yang macam buang air banyak sebenarnya. Okay, buang air banyak dalam badan. So sebenarnya you ada instant effect berat you makin turun lagi cepat lah kan. Padahal sebenarnya tengah turun berat air dulu. So kalau air kurang dalam badan dengan begitu cepat, badan you akan jadi dehydrated, kurang air. So apa efek kat baby? Baby tu patutnya kena ada volume air yang cukup untuk dia semua, sebab bila ada air ni, all the electrolyte kita panggil, garam dekat dalam badan patutnya balance. Tapi bila dehydrated, dia akan jadi haywire. So kat situ boleh ada perikesan kepada bayi. So memang ada risiko lah sebenarnya. Tapi saya tak sure lah dia masukkan ubat yang mana. Ni saya ambil secara general lah. Okay. Okey, soalan seterusnya. Bilakah disarankan untuk ambil asid folik semasa tempoh untuk mengandung atau semasa mengandung? Okey. Okay. Actually, folic acid ni memang bila you dah berkahwin, you dah ada plan untuk mengandung, sepatutnya 3 bulan tu you dah start dah. Okay, memang kita nak ensure badan tu memang cukup dapat nutrient folic acid tu. Sebab folic acid tu memang ada kat makanan macam saya cakap tadi kan dekat dalam slide saya. Tapi selalunya tak cukup.
tak mencukupi seperti yang disarankan. So sebab tu kita kena ambil folic acid. So macam saya cakap tadi, 3 bulan pertama dah kena ambil, sebelum mengandung sebenarnya dah kena ambil. And then sepanjang kehamilan memang kena continue ambil. And selalunya lebih daripada 12 minggu baru kita tukar kepada ubat yang ada multivitamin lah. Bermacam jenis vitamin dalam dia. Contohnya macam Obimin, Iberat Folic. Yang dalam tu boleh tolong lagi banyak lagi nutrien vitamin untuk baby. Ha, itu saja untuk soalan yang kedua. Okey, soalan seterusnya. Adakah dengan pengambilan herba tradisional macam jamu bagus untuk prakehamilan? Okey. Okey, yang jamu ni, okey sebenarnya kita ni, yalah kita pun masyarakat Melayu kan, kita tak terlepas daripada adat tradisional kita sebenarnya. Sebenarnya untuk pendapat saya, jamu ni kita kita panggil ada testimoni orang dah pernah guna jamu banyak kali, dah pernah makan every dia hamil, dia memang dia suggest makan jamu kan. Sebenarnya yang ini saya tengok jamu jugalah. Okay, kalau jamu tu ada jual dekat kedai farmasi, kedai-kedai yang ada berdaftar dengan KKM, saya sarankan lah. Tapi kalau jamu yang handmade sendiri, yang buat sendiri apa, tumbuk-tumbuk kat mana-mana entah kan, tak tahu kandungan daun berapa banyak sebenarnya, yang itu saya was-was sikit. Sebenarnya jamu tu ada kebaikan dia, tapi kita berbaliklah kepada cara pembuatan sebab bila buat sendiri ni kita tak tahu cara buat dia macam mana, ukuran bahan yang dimasukkan macam mana sebab memang semua ubat apa ni yang daripada tumbuhan kan, daripada alam semula jadi tu bagus tapi kita kena tahu kuantiti dia. So kat sini saya nak cakap jamu tu boleh dimakan tapi kenalah cari yang berdaftar punya dengan KKM ada nombor siri dia. And kalau yang buat sendiri tu saya tak sarankan lah sebab tu agak was-was. Itu saja untuk soalan ketiga. Soalan seterusnya, bagaimana untuk menentukan jarak masa yang sesuai untuk pengambilan ubat? Adakah formula untuk mengira bagi menentukan tempoh pengambilan ubat? Okey, yang ini Syafiqah Sulo tanya menentukan jarak masa yang sesuai. Okey. So kalau ubat selalunya okey, ni ubat macam mana? Kena bagi tahu juga contoh. Kalau ubat dia makan sekali sehari tak ada masalah. Sebab dia memang makan sehari sekali, selalu pagi And then kalau okey, contohlah macam ubat makan 2 kali sehari contohnya makan pagi. And then dia patutnya kena jarakkan 12 jam. Kalau makan 8 pagi, makanlah 8 malam pula seterusnya. And then kalau contohlah untuk 3 kali sehari punya ubat kan, dia kena jarakkan 8 jam. Tiba-tiba dia terlupa nak makan, dia dah makan pagi, dia lupa nak makan yang bahagian tengah hari punya dos, petang punya dos tu. Patutnya 8 jam kan. Mungkin dia teringat lebih dalam 9-10 jam. Itu dah tak payah ambil lah. Sebab kita at least dalam masa 8 jam tu kalau teringat, oh lupa nak ambil ubat yang seterusnya. Still within 8 jam, boleh lagi ambil. Tapi kalau terlebih daripada 8 jam, kena abaikan lah dos yang tu. Kena tunggu dos yang ketiga pula. Macam tu. Formula dia macam tu je. Dia tak ada macam matematik kena ada tambah tolak macam tu tak ada lah. Just ingat kalau masih dalam lingkungan 8 jam, boleh ambil lagi. Kalau dah lebih, tak payahlah. Kena abaikan. Okey. Seterusnya. Seterusnya, paracetamol itu adalah ubat yang boleh diambil semasa hamil. Tapi berapa kerap atau berapa lama boleh diambil atau tiada masalah? Okey. Paracetamol, Panadol lah ubat famous untuk bila ada demam, ada sakit-sakit dekat badan ke pening kepala kan. Ni ubat paling selamat untuk ibu mengandung lah untuk diambil. So, berapa kerap atau berapa lama tu depends sakit anda tu berapa lama. So, kalau baru first day rasa demam, makanlah 2 biji 2 biji 4 kali sehari. Pagi, tengah hari, petang, malam. Okey, baru first day demam kan.
So selalunya kita tunggu 2-3 hari macam tu lah kena makan juga sebab kita nak kawal simptom, nak kawal demam tu kan. So first 3 days tu boleh makan. Kalau dah hari ketiga tu dah rasa oh dah tak demam lah. Dah okey sebab dia memang untuk treat simptom. Bila ada simptom je baru kita makan. Kalau hari kedua pun dah rasa dah tak demam, dah tak payah makan lah. Macam tu. So maksimum dia tu dia memang cakap 4 kali sehari atau bila perlu. Okay, so maksudnya maksimum 4 kali sehari, 4 kali je. So bila perlu lah. So jangan ambil lah lebih daripada ambil 5 kali ke tu tak boleh lah. Tu nanti jadi toksik lah dalam badan Okay. Dan soalan yang seterusnya kata kenapa ubat batuk yang mengantuk doktor atau farmasis tidak membenarkan ibu hamil ambil? Macam ni lah sebab dia boleh efek kat baby lah. Kan bila mak pun rasa mengantuk. Contoh ubat ni macam Piriton kan. Dia mengantuk. Sebenarnya boleh ambil tapi tak sarankan lah. Kita ada choice alternatif ubat batuk yang tak mengantuk. So sebab tu doktor lagi prefer bagi yang tak mengantuk lah. So kenapa? Sebab bila dah mengantuk kan tadi ada placenta kan yang menghubungkan antara baby dengan ibu tu. So baby pun nanti boleh rasa drowsy juga kat dalam. So patutnya dalam siang-siang dia aktif. Dekat dalam perut tu dia pun macam drowsy asyik tidur je ke. Macam tak kita tak rasa pergerakan lah kan macam tu. So sebenarnya boleh tapi tak disarankan unless tak ada choice baru kita bagi. Sebab kita dah banyak dah ubat batuk yang uh, dah dicipta tak mengantuk. So kita lagi prefer lah yang tu daripada yang mengantuk ni. Okay. Okay. Mm. Soalan seterusnya, ubat-ubat yang dijual di kios atau booth-booth kebanyakan tidak mendapatkan kelulusan dari KKM. Dan ubat-ubat sebegini juga tidak boleh dipasarkan di farmasi-farmasi luar, kan? Farmasi-farmasi luar kan? So, adakah ubat-ubat di kios kecil-kecil itu, adakah kebanyakannya berbahaya? Sebab itulah ubat seperti ini tidak boleh dijual di farmasi yang berdaftar. Okay. So, kita dah baca soalan ni pun sebenarnya kita dah dapat dah jawapan dia. Sebab bila dah timbul was-was kan, kenapa ubat-ubat yang memang ada kat farmasi tu okay, display cantik je kan, ada banyak yang ubat-ubat tradisional banyak juga kat farmasi. Tapi kenapa macam yang, saya tak nak cakap lah jenama apa yang memang famous kat iklan, menari-nari semua tu kan, kenapa dia tak ada banyak kat farmasi? So kat situ je kita dah boleh nilai lah sebenarnya. Sebab kalau produk tu diyakini dia punya ingredient memang menepati piawaian KKM, sebenarnya dia boleh je berdaftar anda dapat nombor siri daripada KKM tu and dijual di farmasi. And sebenarnya uh, uh, ubat-ubat ni tak selamat lah untuk diambil sebab dia tak ada bukti yang kukuh, tak ada study yang boleh support dia untuk kita gunakan. Selalunya ubat-ubat macam ni dia banyak gula, dia manis saja sebenarnya. So ni lagi membahaya untuk ibu-ibu ambil nanti gula dalam darah tinggi, ada risiko pula untuk dapatkan kecil manis waktu hamil. Ini memang ada efek yang besar lah dekat baby. Yang ni kita memang nak avoid lah. Okay, Sebab makanan kita hari-hari pun kita kena control our sugar. Tiba-tiba kita nak ambil ubat sediaan tradisional dari luar yang memang confirm selalunya memang manis-manis leting kan selalunya kan. So kita berbalik kepada ibu yang mengandung tu lah. Kenapa nak ambil ubat ni sebenarnya? Persediaan tradisional ni kan. Saya bukan nak jadi macam skeptikal sangat dengan ubat tradisional. Cuma kalau dia ada berdaftar, dah jumpa dengan doktor dengan farmasi. Sebab ubat tradisional ni banyak. Awak cakap tadi ubat tradisional mana? So kan memang kena bincang balik dengan doktor dengan farmasi. Okay? Okay. Adakah semua painkiller boleh diambil untuk ibu mengandung? Dan juga soalan seterusnya, kenapa sewaktu hamil tidak disarankan untuk pengambilan nebulizer for asthma patient? Doktor sarankan untuk menggunakan inhaler secara kerap. Kira ada dua soalan lah. Semua painkiller boleh diambil untuk ibu mengandung atau sewaktu hamil tidak disarankan untuk pengambilan nebulizer for asthma patient.
doktor sarankan untuk menggunakan inhaler secara kerap. Okey, painkiller ni ada setengah painkiller je lah yang boleh diambil. Macam yang paling basic, tak payah pening, tak payah fikir nak apa kan. Kat rumah dah ada Panadol, sakit kepala ke apa ke, tahan sakit, boleh ambil Panadol terus 2 biji. So macam saya cakap tadi dekat slide saya, ubat macam painkiller, contohnya diclofenac, Voren, tak boleh diambil lah. Tak selamat untuk trimester ketiga. Again, bila pergi kat farmasi memang kena cakap, saya mengandung. Apa ya painkiller yang awak suggestkan? Selalu paling basic memang Panadol lah. Tu kalau ada Clofenac tu, Voren tu antara painkiller yang diorang takkan suggest lah untuk ibu mengandung ya. Ada juga contoh-contoh yang lain, banyak. Again, kena bila jumpa dekat farmasi ke, jumpa doktor ke, nanti doktor akan nilai satu-satu. Mana yang selamat, mana yang tak selamat Okey. Kenapa waktu hamil tak disarankan untuk ambil nebulizer untuk asma ni yang ini saya tak sure sangat tapi saya try jawab juga. Kalau saya salah, kalau ada siapa kat sini yang macam uh, mahir untuk pasal benda ni bolehlah bagi input juga. Sebab setahu saya macam nebulizer ni dia punya macam mana penyerapan dia tu macam lagi dalam, lagi cepat daripada pakai inhaler. So absorption dia, penyerapan dia tu. So kalau pakai macam salbutamol punya inhaler kan, bila perlu tu, yang nak legakan asma waktu bila ada attack tu. Kenapa tak boleh guna nebulizer? Sebab bila nebulizer ni dia salbutamol ni dia ada side effect, boleh menggeletar. Kalau orang biasa pun kalau pakai nebulizer, contohlah dia pakai 4 kali sehari atau 5 kali sehari dia ambil nap pun kadang-kadang ada yang menggeletar. Okey. Apatah lagi dengan ibu mengandung ada baby lagi kat dalam. So yang itulah kita nak avoid. Dia akan menggeletar, tangan menggeletar teruk. Ada efek yang lain juga sebab tu boleh je pakai inhaler. Sebab penyerapan yang berbeza lah. Okey, ada lagi tak soalan? Okey. Soalan yang terakhir, Mm-mm. untuk ibu yang kekurangan penghasilan susu, adakah perlu makan ubat untuk boost penghasilan susu? Okay. Actually bahagian penyusuan kita dah sampai. Tadi cakap ubat untuk hamil, sekarang dah sampai penyusuan. Okay, ni saya try lah jawab juga untuk penyusuan. Actually kalau kurang hasil, kita boleh makan booster lah. Selalunya yang kita tahu macam kekacang ataupun minum-minuman macam air longan semua tu. Semua tu sebenarnya dari pemakanan sendiri actually sangat membantu. Tolong lagi boostkan you punya amount of susu tu. Kadang kalau tengok dekat social media kan, ada orang jual cookies. Cookies tu banyak kacang, banyak apa, coklat-coklat. Tapi yang kurang manis lah. Yang itu memang actually sangat membantu lah. Dari pemakanan. Sebelum you berpindah ke ubat, you ambil dari pemakanan dulu. You try dulu daripada untuk hasilkan susu. Dari pemakanan macam cookies yang saya cakap tadi. Air longan, makan kacang-kacang. It surely helps lah yang tu. And then kalau ubat, itu bergantung. Untuk boost penghasilan susu. Teruk mana kan nak boost. Sebab selalunya dari pemakanan lah untuk hasilkan lagi banyak susu. Okey. Ada lagi soalan tak? Okey. Rasanya yang ni bukan soalan tapi jawapan kepada nebulizer for asma tu. Siapa jawab? Nofarahin. Okey. Nebulizer dibenarkan untuk ibu mengandung. Doktor cuma sarankan MDI inhaler untuk penggunaan di rumah. Tambahan sekarang, CINA guideline sarankan Symbicort Smart Therapy yang lebih efektif menggunakan inhaler. Okey. Okey, saya jawab tadi more kepada klinikal lah punya soalan macam dari segi penyerapan. Tapi ini ada Nur Farahin, thank you ada bagi tahu sebab yalah doktor sebab tak nak lah sebab sekarang kan lepas COVID, baru lepas PKP apa semua kan. So kita kalau boleh nak kurangkan admission of patient dekat hospital
So pakailah inhaler, boleh pakai MDI yang jenis pump punya tu untuk pakai kat rumah. And inilah ni yang dalam Gina guideline ni adalah guideline yang terbaru lah untuk sarankan ada penggunaan jenis inhaler yang boleh guna kat rumah. Lagi efektif lah. Okey. Okay. Untuk soalan seterusnya, untuk ibu hamil yang mengalami sesama, boleh ke ambil Panadol soluble? Boleh je. Sesama? Sesama Saya sesama ke demam ni sekejap For flu. Boleh lah. Sebenarnya tak ada masalah kan, Panadol. Boleh ni saya check balik. Boleh saja. Okay, ada Okey. soalan lagi? Setakat ni tak ada lagi. Ada lagi soalan, boleh type di ruangan chat ya untuk dijawab oleh penceramah kita. Ada siapa nak share ke? Okey, rasanya tiada lagi soalan. Okay. Okey. Nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Pihak unit latihan HUITM ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nur Najiha binti Harun di atas kesediaan untuk berkongsi maklumat berkenaan ubat dan kehamilan pada hari ini. Moga taklimat yang disampaikan bermanfaat kepada semua staf HYTM dan terima kasih juga diucapkan kepada semua staf HYTM yang menyertai taklimat pada hari ini. Pautan jam latihan akan diberikan di ruangan chat. Kita akhiri program kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih Puan Nur Najiha. Okay, thank you juga semua.